Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar tingkatan 4C. Okey. Walaupun hanya cikgu saja yang berada dalam kelas pada pagi ini, tidak mengapa. Nak buat macam mana, yang lain semua masih lagi belum bersedia atau sebagainya. Jadi cikgu akan teruskan juga sesi pembelajaran pada pagi ini. Cikgu akan rakam sajalah video ini, nanti harap anak-anak pelajar tingkatan 4C akan melihat, menonton video ini dan seterusnya adalah pembelajaran yang berlaku. Okey, target cikgu pada pagi ini adalah ada dua saja. Kita akan sambung sesi kita yang lepas, iaitu kalau ikut yang lepas untuk sokongan manusia, kita dah sampai ke bahagian permasalahan dengan sendi dan otot pada manusia. Jadi hari ini cikgu sebenarnya nak masuk kepada dua tajuk, iaitu yang pertama ialah berkenaan pola pertumbuhan manusia dan yang keduanya adalah berkenaan sistem sokongan ataupun proses di dalam tumbuhan. Jadi kita tengoklah setakat mana yang sempat. Jadi saya akan mulakan dengan pola pertumbuhan manusia. Okey, bila sebut tentang pola pertumbuhan manusia, okey, selalu akan ditanya kenapa berlaku pertumbuhan pada manusia. Okey nah, berlakunya pertumbuhan pada manusia adalah kerana berlakunya perubahan dari segi saiznya, berlaku perubahan sebab ada perubahan. Okey, kita tukar pen. Okey, berlakunya perubahan dari segi saiz pada manusia, berlaku pertambahan sel dan juga kita lihat kepada berat bentuk tubuh, fungsi badan. Okey nah. Jadi bila semua ini berlaku perubahan, berkembang, maka ini kita akan kata berlaku pertumbuhan pada manusia. Sebab ada setengah-setengahnya yang tidak berlaku pertumbuhan. Nanti kita akan tengok di akhir nanti. Okey nah. Kenapa berlaku pertumbuhan? Okey, berlaku disebabkan pertambahan bilangan sel pada tubuh, ini yang paling utama. Berlaku pertambahan bilangan sel pada tubuh. Okey, dan yang kita nak tengok hari ini adalah juga nanti kita akan spesifikkan, iaitu untuk pertumbuhan manusia ini, kalau kita tengok dia ada sedikit perbezaan jika melihat kepada jantina yang berlainan dan juga pada peringkat umur yang berlainan nanti. Kalau kita perasan secara umumnya lah, kita tengok kalau daripada kecil sampai ke dewasa, kita akan nampak daripada lahir bayi sampailah ke peringkat dewasa, ni kalau kita tengok peringkat dekat sini, okey, kita boleh nampak yang ada perkembangan, okey. Ada tempat perkembangan atau pertumbuhan yang pesat, ada tempat yang manusia ni dia punya pertumbuhannya tu macam perlahan saja. Okey, jadi kita nak tengok bagaimana bentuk polanya. Okey, jadi peringkat yang pertama dalam buku teks pun boleh rujuk muka surat 131, ada juga ni. Okey, nota yang sama ataupun perkara yang sama dibincangkan, iaitu peringkat ini kalau boleh ingatlah, semua pakai ingatlah, kita ada 5 peringkat semuanya. Yang pertama peringkat bayi, kalau tengok kat sini kita ada bayi, kita ada peringkat kanak-kanak, kita ada peringkat remaja, kita ada peringkat dewasa dan kita ada peringkat yang tua lah. Dan ni semakin tua, jadi dia ada satu yang ni. Okey, jadi yang pertama bayi. Okey, kalau diistilahkan peringkat bayi ini antara mungkin yang ditanya jugalah ni, umur berapa yang diiktirafkan bayi. Okey, walaupun ada juga yang berkapal, ada berboyfriend, bergirlfriend, dah tua bangka pun dah masih panggil lagi baby. Okey, yang tu baby lain. Okey nah. Jadi yang bayi sebenarnya adalah bermula pada umur 0 hingga 3 tahun, kita kelaskan dia sebagai peringkat bayi lah. Dan selepas itu peringkat kanak-kanak. Jadi kalau ikut peringkat bayi ni, okey, semua bayi dari segi pertumbuhannya kadarnya adalah sama. Okey, tak kira bayi tersebut bayi lelaki ataupun bayi perempuan, jadi kadar pertumbuhan mereka adalah sama dan sangat pesat. Pada waktu ni sangat pesat. Okey, berlaku perbahagian sel yang sangat pesat. Kenapa? Sebab masa ni dia peringkat awal.
Jadi daripada tulang-tulang, kalau kita perasan tengok bayi kalau waktu lahir tu macam susah nak jalan, dia tak stable dan sebagainya. Jadi untuk membolehkan dia bersedia untuk peringkat nak sampai nak berjalan dan sebagainya, so akan berlaku pertumbuhan yang pesat. Okey, boleh nah? Tak kira nah, lelaki ke perempuan sama. Okey, pertumbuhannya adalah pesat. Okey, sama kadar pertumbuhannya sama. Itu yang penting. Okey, peringkat yang kedua adalah peringkat pertumbuhan yang kita panggil peringkat kanak-kanak. Okey, pada peringkat kanak-kanak, okey, dikatakan dalam kajian lah yang menyatakan pada peringkat kanak-kanak, kanak-kanak lelaki pertumbuhannya adalah lebih cepat berbanding kanak-kanak perempuan. Okey. Pada waktu ni kita pun boleh tengok kalau dari segi perbezaan saiz, zaman kanak-kanak ni nampak macam yang lelaki ni jadi macam nampak umur sama tapi saiz budak-budak lelaki ni agak lebih besarlah, itu saja. Okey, makan waktu-waktu ni juga daripada zaman bayi ni selalunya dijaga pemakanannya memang bagi yang berzak-berzak je. Sama juga dengan kanak-kanak ni, mereka memang memerlukan diet makanan yang sangat seimbang untuk membantu tumbesaran mereka. Okey, seterusnya kita ada peringkat remaja dan di sini kita ada dua. Kita bahagikan kepada peringkat awal remaja yang mana kita letakkan pada awal remaja ni pada umur 13 hingga 15 tahun. Okey. Jadi pada waktu ni bermula berlaku perubahan sedikit. Remaja lelaki ataupun budak-budak lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan. Okey nah. Kat sini dah mula perlahan sikitlah. Yang perlahan sikit mengalami pertumbuhan. Masih lagi berlaku pertumbuhan tapi kadarnya tu lebih perlahan daripada remaja ataupun kanak-kanak perempuan. Okey, masa ni kita sebut remaja lah sebab tadi kanak-kanak tu yang kanak-kanak tu lain Okey, so bawah daripada umur 13 iaitu selepas umur 3 tahun tadi, 3 tahun kira ke 12 tahun lah. So kita panggil kanak-kanak. Yang ni kira panggil di zaman sekolah rendah ni. Okey. Jadi bila dah masuk sekolah menengah, pertumbuhan lelaki lebih perlahan. Okey, kalau ikutkan di sekolah rendah juga, dia punya pertumbuhan pun kalau nak banding dengan remaja ni, dia lebih perlahan. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok sekolah rendah ni, kadang-kadang yang darjah 6 tu pun nampaklah macam lebih kurang aja dengan darjah 2, darjah 3. Okey nah. Okey, bila dah masuk remaja, dia dah masuk ke fasa yang mana akan berlaku pertumbuhan yang lebih pesat, terutamanya kepada pelajar-pelajar ataupun remaja-remaja perempuan. Okey nah. Ni yang kita kata ni, remaja perempuan mempunyai ketinggian besar berbanding lelaki. Okey, dia lebih cepat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kalau remaja perempuan, dia akan menunjukkan perubahan-perubahan ni kita panggil perubahan-perubahan ciri seks sekunder yang lebih cepat daripada pelajar lelaki. Okey, kalau pelajar lelaki yang antara ciri seks sekunder dia adalah perubahan suara. Kadang-kadang umur 13, 15 ni lebih kurang macam sekolah rendah pun ada lagi. Tapi dah lebih lebih macam maksudnya lebih nampak lebih matang. Cuma dari segi perubahan tu nampak tak ketara sangat lagi. Tapi pelajar perempuan pada peringkat ni kadang-kadang pun dia dah ada yang dah memang awal lagi. Dah capai akhir balighnya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok yang orang perempuan, kalau ikutkan ada yang kahwin kalau dah sampai jodoh lah. Kita tak kata semua. Kalau dah sampai jodoh, peringkat umur 17 tu pun dah ada ramai yang kita tengok, ada yang dah ramai kahwin lah. Tapi kalau remaja lelaki ataupun orang lelaki yang kahwin pada umur belasan, jarang kita dengar lah ataupun jarang jumpa. Yang ni remaja perempuan. Di peringkat kedua remaja, dia ada peringkat kedua lah. Ni peringkat pertama remaja, umur 13 ke 15. Ini peringkat pertama remaja. Peringkat kedua remaja adalah bila dah berumur 16 ke 18 tahun. Yang ni pun kita dah mula boleh nampak pertumbuhan remaja lelaki, dia dah jadi semakin lebih tinggilah. Yang mana pada umur 16-18 ni, oleh kerana tadi remaja perempuan pada peringkat 13 hingga 15, pertumbuhannya adalah pesat. Lebih pesat lah. Maksudnya lebih cepat berbanding remaja lelaki.
Okey, macam saya cakap tadi, dua-dua mengalami pertumbuhan yang pesat. Cuma pertumbuhan remaja perempuan adalah lebih tinggi dari remaja lelaki. Kenapa? Sebab di peringkat umur 16, 18 tahun bagi remaja perempuan dia dah macam semakin mengurang dan akhirnya berhenti. Sebab tu kadang-kadang dalam kelas saya bagi tahu kalau pelajar perempuan umur 17, maksudnya kalau dia tinggi tara tu, selalunya macam tu lah sampai ke dia dewasa. Okey, tapi kalau remaja lelaki dia tidak. Remaja lelaki kalau ikut kajian lah, okey, yang berlaku pertumbuhan sehinggalah umur 20. Maksudnya kalau umur di sekolah menengah, okey, kalau peringkat sekolah menengah, kita kata dia macam masih kurang tinggi, saiz kecil dan sebagainya, jangan terkejut. Sebab bila keluar dari sekolah, bila dah habis sekolah dan sebagainya, kita jumpa nanti pada 2-3 tahun seterusnya, kita tengok, wah berbeza. Macam ketinggiannya tu ada perubahan, pembesarannya masih lagi berlaku. Tapi kalau perempuan, ya kalau kita jumpa dia pada umur 17, 18 tahun tu, okey, tara tu dia punya pembesaran, macam itulah nanti. Okey, itu dari sudut ketinggian. Dari sudut kurus, gemuk, tu faktor sendiri. Ini kita cerita dari segi pertumbuhan ketinggian yang kita tengok pada dasar ketinggian. Okey, sebab kalau gemuk kurus ni dia tak kira umur berapa-berapa pun dia boleh bertambah. Yang tu disebabkan oleh faktor lain sama, bukan faktor genetik, itu faktor pemakanan sama. Jadi jangan salahkan, oh aku gemuk sebab apa, umur tak sampai 20 lagi. Tak ada. Ya, yang tu adalah sendiri-sendiri punya kawalan. Okey. Okey, itu peringkat remaja. Seterusnya kita ada peringkat dewasa. Okey nah. Dan sebab itulah oleh kerana pertumbuhan orang lelaki dia sehingga umur yang lebih tinggi dari orang perempuan. Jadi kalau pada awalnya di peringkat sekolah kita tengok kebanyakan pelajar perempuan ada kadang-kadang yang lebih tinggi daripada pelajar lelaki, tapi selepas dah masuk alam dewasa dia berubah. Okey, orang yang sama kadang-kadang boleh jadi orang lelaki, okey, dah masuk peringkat dewasa ni tiba-tiba tengok macam dah lebih tinggi daripada orang perempuan yang tadi yang kita buat, kalau kita ada buat perbandingan lah. Okey, sebab pertumbuhan lelaki dia pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Okey nah, ni dia punya keyword lah. Pertumbuhan orang lelaki lebih lama berbanding orang perempuan. Okey nah, lebih lama pertumbuhan dia tu. Okey. Dan bila sebut pertumbuhan tu maksudnya proses apa yang berlaku? Mitosis. Okey nah, mitosis, berlaku pertumbuhan. Okey, seterusnya masuk lagi peringkat dewasa. Bila dah betul-betul dewasa ni maksudnya dia macam pertumbuhannya tu dah macam tak ada dah. Dia hanya mengekalkan apa yang ada, setakat yang ada lah. Maksudnya dari segi ketinggiannya tu memang tara tu sahaja. Okey nah, jadi pertumbuhannya tu dikatakan hampir sifar. Tiada lagi pertumbuhan dari sudut kita tengok ketinggian. Okey. Jadi hak pertumbuhan hak lain tu memang berlaku. Kalau macam rambut memang tak adalah bila sampai peringkat dewasa, kalau potong dia dah tak tumbuh dah, tak ada. Yang ni sentiasa akan tumbuh lah. Kuku, kulit dan rambut ni, yang ni akan sentiasa tumbuh, hilang, berganti. Okey, potong ganti-ganti. So ini juga yang kita aplikasikan dalam proses mitosis tu. Okey, kan mitosis kita ada belajar proses penghasilan sel, okey, untuk pertumbuhan dan juga untuk mengganti sel-sel yang dah mati. Okey, maksudnya kita dah potong kuku, hilang semua tu, dia akan tetap akan tumbuh. Okey nah, ni peringkat dewasa. Dan akhir sekali kita ada peringkat yang tua lah. Okey, dalam slide ni tak ada, tapi kita boleh cerita jugalah. Okey, peringkat yang seterusnya selepas peringkat dewasa ni adalah peringkat tua. Okey, so pada peringkat tua ini, okey, kiranya macam pertumbuhan tu dah berhenti teruslah. Okey, kalau kat sini hampir sifar dewasa. Okey, tapi kalau dah masuk umur tua tu dia kira dah maksudnya dah tak ada langsung pertumbuhan. Okey, dan dia berlaku yang sebaliknya, iaitu badan manusia mula menyusut dan mengecil. Jadi makin kecil. Jadi kejap lagi kalau kita tengok, tadi pun ada sebenarnya gambar. Yang ni. Okay, kalau kita tengok orang tua bila dah masuk peringkat fasa tua, dia dah jadi semakin kecil.
Jadi macam makin menyusut lah dia punya bahagian-bahagian otot. Bila menyusut bahagian otot, kita nampak dia dah jadi semakin kecil. Okay. Ada juga orang semakin kecil, semakin slim, tapi masa tu peringkat remaja atau dewasa. Tu bukan kerana faktor usia lah. Tu mungkin ada pemakanan dan amalan-amalan yang lain lah. Okay, so kalau kita terjemahkan peringkat-peringkat pertumbuhan manusia tadi tu dalam bentuk graf, okay, kita akan nampak macam ni. Ya, okay, antara tempat-tempat yang berlaku pertumbuhan pesat, ni yang akan dikemukakan, yang boleh dikemukakan dalam soalan lah. Okay, yang ni graf ni pun kalau pelajar nak tengok lebih jelas di muka surat 132 buku teks. Okay, pada waktu bayi, kita nampak pertumbuhan yang pesat adalah pada waktu bayi dan juga pada waktu remaja. Kanak-kanak ni tak tahulah sebab dia suka main ke apa ke, tapi pada waktu kanak-kanak dia jadi perlahan. Masih lagi berlaku pertumbuhan. Kalau kita tengok graf ni yang ada kecerunan macam ni, dia masih lagi berlaku pertumbuhan, tetapi kita tengok dari sudut kecerunan. Maksudnya yang mana lebih cerun? Ni. Ni kecerunan juga kita panggil ni. Ini kecerunan juga. Okay. Yang ini pun kecerunan juga. Yang mana cerun? Lebih cerun, okey, yang maksudnya pertumbuhan lebih pesat. Yang kat sini ada tapi kurang. Yang kalau kat sini tak cerun langsung lah, dia dah jadi landai dah. Okey, yang ni dah jadi landai. Kenapa? Pada peringkat ini adalah peringkat dewasa. Kalau ada yang kita sebut tadi, pada peringkat dewasa, pertumbuhan adalah hampir sifar. Hampir kosong. Maksudnya hampir-hampir tak ada pertumbuhan lagi dah bila masuk fasa dewasa. Okay? Dan akhirnya orang tua dia dah jadi semakin berkurang saiznya. Otot makin mengecil. Jadi untuk fasa-fasa umur, tadi kita tak tengok secara details, tapi kalau tengok kepada graf ni kita boleh tengoklah. Tadi ada bagi tahu 0 hingga 3 bayi, okey, 3 hingga 13 maksudnya umur dah masuk kalau taska ke tadika ke sampailah habis sekolah rendah, ni adalah peringkat kanak-kanak. Masuk sekolah menengah, tu adalah peringkat remaja, okey, melebihi umur 20, dah masuk dewasa, 65 ke atas orang tua. Okey, tapi dalam hidup kita menghormati orang tua tak semestinya orang yang umur 65 je yang kita kena hormat. Okey, jadi kalau asalkan orang itu lebih tua dari kita, ibu bapa dan sebagainya, yang tu kena hormatlah walaupun umurnya tak sampai 65 lagi. Okey dah. Jangan silap faham. Menghormati orang tua, menghormati orang yang umur 65 ke atas saja, bukan. Okey, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Okey. Okey. Okey dah. Tak ada masalah kan? Okey, boleh faham itu. Okey. Ni graf kita tengok balik sekali lagi. Dan seterusnya dari analisa graf, ni orang perempuan. Tadi rasanya gambar orang lelaki, ni gambar orang perempuan. Sama je. Berlaku pertumbuhan yang sama je. Okey, bentuk lengkung ada ditanya, diceritakan juga. Bentuk lengkung adalah huruf S. Jadi kalau kita pusing graf ni, jadi supaya dalam bentuk menegak tu, okey, kita nampak macam seolah-olah huruf S pola pertumbuhan manusia. Okey. Okey, seterusnya ni cuma gambar lah, gambar perempuan. Okey, kadar pertumbuhan sama, peringkat bayi, semua. Okey, ini adalah satu penyakit. Okey, harap-harapnya pelajar boleh ingat. Okey, antara penyakit yang berlaku berkenaan penuaan peramatan. Okey, jadi istilah yang dipanggilnya adalah progeria. Okay, saya sendiri pun secara live ataupun berdepan macam ni tak pernah jumpa lah. Cuma tengok dalam TV, okay, dalam berita berkenaan penyakit ni adalah, okay, apakah penyakit ni? Penyakit yang berlaku pada kanak-kanak menyebabkan kanak-kanak tu kelihatan macam orang tua. Tapi dia masih lagi kanak-kanak. Okay, kelihatan saja macam orang tua. Okey, jarang-jarang, ni yang dia kata ni, jarang-jarang berlaku. Tu yang jarang-jarang jumpa, macam hampir tak jumpa lah kalau yang sebenar. Okey, kalau dalam TV ada pernah baca. Okey. Seterusnya kita akan bincang, okey,
ulangan sedikit lagi pada yang dah bincang secara umum tadi. Tadi saya ada sebut berkenaan pola pertumbuhan antara lelaki dengan perempuan. Okey, kita cuma bincang sekali lagi. Okey, cuma nak bagi tahu kadar pertumbuhan lelaki berbeza dengan perempuan. Okey, macam tadi juga peringkat bayi hingga kanak-kanak. Okey, kadar pertumbuhan, kalau peringkat hak bayi betul-betul tadi tu, pada peringkat tu lelaki dan perempuan sama, tetapi bila dah masuk remaja, okey, lebih besar sikit lah pembesaran remaja perempuan. Kemudian lepas tu remaja lelaki pula. Okey. Yang tadilah ulang-ulang balik yang tadi je lah. Okey, tak ada banyak sangat lah yang saya nak sentuh di sini. Jadi kalau lebih senang kita tengok seterusnya dekat graf. Okey, perbandingan pertumbuhan remaja lelaki dengan remaja perempuan ni kita tengok kat sini. Okey. Di peringkat awalnya tu, waktu kita kata waktu bayi tadi tu. Okey, waktu bayi tadi tu remaja kanak-kanak ataupun bayi perempuan ke bayi lelaki ke, okey, pada peringkat awalnya kadar pertumbuhannya sama. Ni hak garis putus-putus merah ni perempuan, hak biru ni lelaki, okey. Sampailah umur dah nak menuju awal remaja. Ni masa ni masih lagi kanak-kanak, okey, remaja kanak-kanak lelaki lebih tinggi, ada saya sentuh tadi. Okey, dan bila masuk awal remaja, perempuan pula lebih tinggi dan akhirnya yang lelaki. Kenapa lelaki ni jadi akhirnya lebih tinggi? Sebab tempoh waktu untuk tumbesaran lelaki adalah lebih. Kalau ikutkan graf ni dia kena lajak lagi lah. Ni umur sampai 18. Sebab apa? Lelaki dia boleh lajak sehingga umur 20 dan dia macam ada masa lagi berlaku pertumbuhan. Bila dah dewasa je, barulah pertumbuhan tu hampir mendata. Okey. Kalau ikut yang ni, kita nampaklah ada waktunya sama, ada waktunya pelajar lelaki ataupun kanak-kanak lelaki lebih tinggi, ada waktunya remaja perempuan lebih tinggi tumbesaran dan akhirnya orang lelaki yang tinggi tumbesaran. Okey. Jadi kalau nanti insya-Allah untuk tugasannya lah, okey, saya akan remind sekali lagi, ingatkan sekali lagi sebab kita dah habis tajuk ni, okey, nak minta pelajar-pelajar untuk melihat ataupun menjawab soalan di dalam bahagian praktis. Okey, praktis formatif. Okey, nanti 6.2 dalam buku latihan. Okey, okey, antara soalannya adalah nyatakan dua parameter yang boleh digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia. Okey, parameter apa yang nak kita tengok? Okey, daripada yang kita duk bincang banyak tadi tu, okey, kita ada beberapa perkara yang diambil. Okey, dan juga kalau pelajar-pelajar nak rujuk muka surat 13. Okey, ada beberapa perkara. Kalau ada yang biasa pergi klinik bawa adik masa baru lahir dan sebagainya, dekat klinik pun ada. Tengok misi. Apa benda yang dia ukur? Dia ada catat dalam buku tumbesaran bayi kanak-kanak. Nanti tengok balik dalam buku tu. Apa benda yang dicatat sebagai tanda berlaku tumbesaran. Okay. Yang kedua, huraikan bentuk lengkung pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan. Tadilah hak bentuk S tadi secara umum. 3, huraikan kesan gizi makanan terhadap kadar pertumbuhan secara ringkas. Okey, maksudnya kalau gizi yang seimbang ni, gizi makanan yang cukup jadi macam mana, tak cukup jadi macam mana. Okey, dan yang keempat, bagaimana kadar pertumbuhan dapat diukur. Macam mana kita tengok kadar pertumbuhan. Sebenarnya kat gambar ni pun dah ada dah. Macam mana kita tengok pertumbuhan, kita ukur ketinggian. Ini yang utama. Boleh lah. Tapi naknya pelajar jawab latihan ni, praktis formatif ni di dalam buku latihan. Okey. Dan yang seterusnya untuk hari ni, okey, sebenarnya kita akan tengok berkenaan sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey. Sebenarnya tempoh hari masa saya bagi soalan kuizis, memang dah ada pun soalan-soalan tentang pertumbuhan dan juga kestabilan dalam tumbuhan ni. Tapi nampak boleh jawab je. Okey, ada yang betul, ada yang salah. Okey, tak ada masalah lah. Okey,
paling kurang sudah tahu. Okey. So dalam sistem sokongan pertumbuhan dan kestabilan tumbuhan ni, okey, kita akan tengok berkenaan ada sedikit perbezaan di antara tumbuhan yang hidup di darat dan juga tumbuhan yang hidup di air. Okey nah, itu antara perkara utama yang kita akan tengok. Jadi kita tengok secara umum dulu, sistem sokongan tumbuhan ni untuk apa sebenarnya? Ini adalah untuk sebab semua tumbuhan menjalankan fotosintesis, jadi adalah sangat memerlukan cahaya matahari. Jadi sokongan ini diperlukan bagi tumbuhan itu dapat berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Kalau tengok dalam hutan tu memang bersaing-saing untuk tumbuh, dan pokok yang lebih kuat, yang sokongan lebih elok, tinggi, okey, akan dapat cahaya matahari yang lebih, okey, tumbuh-besarannya akan jadi lebih elok lah. Pokok-pokok yang terlindung di bawah pokok-pokok besar selalunya akan jadi pokok-pokok renek. Kenapa? Tak cukup cahaya matahari. Zat air semua tu perlulah juga. Tapi antara yang penting untuk pembesaran pokok adalah cahaya matahari. Okey? Ni dia kata ni. Okey, memastikan kena cahaya matahari supaya dapat melakukan proses fotosintesis. Okey? Juga sistem sokongan pada tumbuhan ni juga adalah bagi menampung berat tumbuhan. Jadi sesuailah. Okey, Allah dah ciptakan benda ni semuanya cantik-cantik belaka. Okey, pokok rambutan saiznya macam tu, sesuai dengan pokok rambutan. Pokok durian macam tu. Okey, bayangkan kalau pokok durian ni adalah sejenis pokok menjala, agak-agak boleh tahan tak dahan dia. Okey, okey, pokok menjala lah macam pokok timun, okey, macam pokok apa? Pokok kacang jenis menjala macam tu. Okey, boleh tak dia nak menampung berat buah durian kalau macam tu? Okey, tak boleh lah. Jadi memang kejadian ni dah memang cantik dah. Pokok yang besar macam tu, buah yang besar. Tapi ada juga pokok yang besar, buahnya kecil macam rambutan. Okey, tapi memang sesuai dia lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok lagi, okey, sistem sokongan dalam tumbuhan juga. Okey, kita akan tengok kat mana yang dikatakan sistem sokongan dia tu. Okey, yang pertama ialah batang. Ni batang. Okey, ini kalau ditanya batang pokok. Akar juga adalah sistem sokongan untuk membolehkan pokok berdiri, okey, mencengkam tanah dan juga berdiri. Ini sokongan utama dalam tumbuhan. Ke ada pokok yang tak ada akar? Ada tak pokok yang tak ada akar? Kuklah ada. Selalunya memang ada. Okey, batang memang ada. Tak kisahlah batangnya tu keras berkayu ke, batangnya lembut macam batang pokok pisang ke, bukan berkayu, tak ada masalah. Semuanya adalah untuk menyokong kestabilan tumbuhan tersebut. Okey. Seterusnya, ni yang kita nak tengok tadi, yang saya sebut tadi, ada perbezaan sistem sokongan tumbuhan darat dan juga tumbuhan dalam air. Okey. Jadi tumbuhan darat ni ada dua. Tadi saya sebut juga secara tak langsung, ada tumbuhan berkayu, ada juga tumbuhan tidak berkayu. Okey, kalau ikut nota kat sini dia kata tumbuhan herba. Tapi tak semualah boleh pakai sebagai herba. Okey, tapi kebanyakannya, okey, tumbuhan herba adalah tidak berkayu. Okey. Ni macam ni pokok apa ni? Pokok ladai hitam ke pokok sirih tadi? Lebih kurang daun kan pokok kaduk dah. Okey. Yang ni adalah tumbuhan tidak berkayu. Ini tumbuhan berkayu. Ini batang balak macam-macam lah. Okey. So kita tengok slide seterusnya. Kalau tumbuhan berkayu, antara yang penting dalam ni nanti kita akan tengok macam mana nak kira umur ataupun usia tumbuhan yang berkayu, pokok yang berkayu. Okey, kita tengok. Okey, tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi seperti pokok rambutan, pokok angsana. Ni contoh pokok lah. Tadi saya dah bagi tahu pokok durian. Okey, jadi sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ni adalah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegak. Ni sokongan dia. Okey, struktur dia tu yang berkayu. Itu menyebabkan dia keras, kuat dan tegak. Okey, dibina daripada lignin. Okey, istilah ni, ni baru rasanya ramai yang baru dengar ni. Lignin. Okey. Tisu ini dibina daripada lignin. Manusia pun ada tisu juga, tapi tisu kita ni ada yang keras macam kayu, tak ada. Kita jenis tisu, kalau tengok dia dah daripada tisu-tisu ni dan jadi membentuk otot-otot ni, dia masih lagi lembutlah, tak sekeras macam kayu macam inilah. Okey, dia bahan kompleks yang tegar dan keras. Okey.
Seterusnya, tumbuhan tidak berkayu, okey, bergantung kepada air yang tersimpan dalam sel batang untuk sokongan. Okey nah, kalau kita tengok jenis-jenis pokok yang tidak berkayu ni, selalunya kalau kurang air sikit, dia mula nak jadi layu, macam lembik dan sebagainya. Tapi kalau pokok tumbuhan berkayu tadi tu, okey, dia kurang air ke, dia cuma gugur daun, okey, tapi struktur kayunya tu kekal sama. Kalau macam batang dia tu, okey, saiznya tu nampak macam wah, tough dan sebagainya, masih lagi sama. Cuma kalau bekalan air tu tak ada dalam tempoh yang lama, dia cuma mati dalam keadaan keras macam tu lah. Okay? Tapi kalau pokok-pokok yang tidak berkayu ni, dia mula nampak. Dia dah jadi layu, lembik dan sebagainya. Okay? Kenapa jadi macam tu? Sebab dia sangat-sangat bergantung kepada air yang tersimpan dalam batang untuk sokongan tu. Okay? Ni dia kata ni. Batang akan jadi lembut dan layu jika berlaku kekurangan air. Okay, lembut dan layu bila kurang air. Okey, seterusnya kita akan tengok beberapa struktur khas tumbuhan dan kadang-kadang struktur khas ini, kerana adanya struktur khas ini menyebabkan dia jadi unik dan cantik. Okey, dijadikan hiasan. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni, okey, ni kita panggil apa ni? Ini adalah kita panggil akabane. Okey, ada akabane yang cantik, ada akabane biasa sahaja. Tapi kalau tengok macam ni berselirak-selirak macam ni, nampak macam satu yang unik lah. Kadang-kadang kadang-kadang pokok yang berbane macam ni, dia punya struktur tu sampai mati pun, bila pokok tu dah mati, memang diambil oleh peminat-peminatnya tu, okey, diabadikan jadi macam dekor-dekor hiasan, okey, untuk tatapan seterusnya lah. Okey, jadi seni. Okey, seterusnya kita ada, ni Bani dah cerita dah kat sini. Okey, seterusnya kita ada sistem sokongan macam gambar yang kedua ni adalah kita ada sulur paut dipanggil. Tumbuhan yang lembut tapi dia masih lagi berjuang bersaing untuk nak dapatkan cahaya matahari, jadi dia perlu naik ke tempat yang tinggi. Jadi untuk tujuan itu, okey, dia ada struktur ataupun bahagian dia panggil sulur paut untuk memaut benda, objek ataupun pada pokok lain dan sebagainya untuk membolehkan dia memanjat naik bagi tujuan memperoleh cahaya matahari. Okey nah. Kalau hak berkayu tu dia tak ada nak sangkut-sangkut pada orang. Okay, dia naik straight je sebab dia dah memang batang dia keras, tak ada masalah. Tapi kalau jenis yang lembut macam ni, tidak berkayu ni, so dia boleh pakai sulur paut. Okey nah, pakai sulur paut untuk nak naik. Okey. Dan ada juga oleh kerana dia lembut ni, okey, kita tengok batang dia berrongga. Jadi memudahkanlah, dia ringan. Jadi kalau dia berpaut pada objek lain ke, pada pokok lain pun, dia tak jadi membebankan sangat sebab dia ringan. Okey. Okey, gambar seterusnya kita tengok ni akabane pada pokok yang besar seperti pokok durian dan pokok angsana. Okey, pernah tengok? Ni cantik. Cantik Cantik kan? Okey. Okey, akar sokong. Okey, walaupun tengok sekaligus macam agak mengerikan, menyeramkan kalau tengok waktu malam lagilah. Okey, tapi ini sebenarnya tak boleh nak marah kat pokok ni lah. Ni memang sifat dia. Dia mempunyai akar sokong daripada dahan-dahan turun ni, turun akar sokongan. Kalau tak silap saya pernah jumpa banyak pokok macam ni, orang panggil pokok jejawi. Pokok jawi ke jejawi kalau tak silap. Okay, banyak yang ada akar sokongan macam ni. Okay? Pokok lain pun ada. Kalau masuk dalam hutan tu macam-macam pokok kita boleh jumpa. Tapi kalau yang dekat yang biasa ni pokok jejawi. Pokok jejawi tu pun kadang-kadang bila dia unik macam tu dijadikan hiasan. Okey. Yang ni biasa tengok kot. Okey, gambar ni biasa tengok walaupun tak ada kat tempat kita, yang selalunya berada dekat tepi-tepi laut. Kalau belah Perak tu Laruk Matang dan sebagainya ni. Okey, ini adalah juga satu keunikan, satu sokongan kepada tumbuhan, iaitu sistem akar jangkang. Macam ni. Akar jangkang. Bukan bonsai lah. Bonsai tu, kalau bonsai tu kita yang membentuk dia. Tanam, kita angkat naik akar dia tu, nampak terdedah. Yang tu kita buat dia. Tu bonsai. Okay.
Ada bukan semua bonsai macam itulah, ada antaranya bonsai yang kita tengok akar dia terangkat dari tanah. Itu dia bukan angkat sendiri. Itu kita pencinta pokok-pokok bonsai tu yang buat. Tapi kalau hak sistem pokok bakau ni bukan ada orang yang pergi angkat dia. Okey, akar dia tu memang wujud sendiri. Dia akan terbentuk tumbuh sendiri, iaitu sistem akar jangkang macam ni. Ya. Okey, akar jangkang. Terus kita dah ada berapa tadi dah? Kita ada akar banik, ada suluh paut. Okey, ni akar jangkang pula. Ni antara ciri-ciri khas lah sokongan pada tumbuhan. Okey, suluh paut tadi dah cerita dah. Okey, pokok-pokok yang ada suluh paut ni contohnya timun, peria dan juga labu. Okey, bolehlah bagi 2-3 contoh. Okey, tak semestinya ingat semua pokok yang ada suluh paut. Tapi ingat kalau diminta dalam soalan, berikan contoh tumbuhan yang menggunakan suluh paut. Okey nah, timun, peria, labu. Okey. Akar cengkam. Okey nah, akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan pokok deduit. Okey, yang mana ia mencengkam pokok lain ataupun tumbuhan lain untuk sokongan dia. Okey, kalau ikutkan pokok deduit kecil je, suluh paut pun tak ada. Ni pokok deduit yang ada dekat pokok ni nah. Okey, dia tak ada suluh paut, tak ada akar besar-besar dan sebagainya, tapi dia juga adalah nak bersaing untuk dapatkan cahaya matahari. Jadi dia mencengkam pada tumbuhan lain untuk terus tumbuh. Okey, pernah tengok pokok duit-duit tumbuh dekat dinding bangunan? Jarang. Macam tak ada lah. Okey, sebab apa? Dia nak mendapatkan pada sokongan pada tumbuhan yang lain. Itu dia katanya mencengkam tumbuhan atau struktur lain. Tapi kebanyakannya tumbuhan lah. Termasuklah pokok apa? Pokok dedalu. Okey, pokok dedalu tak dekat sini. Ni dekat parking kereta guru tu ada satu pokok yang duduk tengah-tengah tempat parking tu. Banyak pokok dedalu dekat atas tu. Okey. Okey, yang mencengkam pokok lain. Okey. Seterusnya kita akan pergi untuk last hari ini, iaitu pokok akuatik. Sebelum kita tengok macam mana nak menentukan usia pokok berkayu. Okey, tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu, tapi tetap sama. Sebut aja tumbuhan, dia memang akan ada akar lah. Tumbuhan akuatik mendapat sokongan apungan daripada air. Apungan dari air. Dah batangnya lembut. Ni kalau dekat kolam belakang sekolah ni kita tengok pokok telipuk, pokok telipuk, pokok kiambang semua-semua tu, mana ada batang kayu-kayu semua. Jadi dia boleh berada di permukaan itu untuk dapatkan cahaya matahari dengan bantuan daya apungan air. Jadi ni antara yang penting lah. Tumbuhan akuatik, sokongan dia dibantu juga oleh daya apungan air. Okay? Daya apungan air. Okay? Tumbuhan akuatik mempunyai daun yang mempunyai tisu arenkima. Tisu arenkima adalah yang berdinding nipis, ada ruang udara. Kenapa ada ruang udara? Logiknya ni adalah untuk mengurangkan ketumpatan, so dia akan mudah terapung. Okay. Dia akan mudah terapung. Bila ada ruang udara, ada rongga. Contohnya kalau kita tengok buah kelapa. Dalam bahagian buah kelapa itu, dalam bahagian sabut, dia sebenarnya memang ada banyak rongga-rongga. So kawasan tu menyebabkan dia adalah kurang tumpat. Jadi kalau buah kelapa jatuh dalam air pun dia akan terapung. Sama juga konsep dengan yang ada dekat sini, dekat tumbuhan akuatik ni, okey, dia ada yang ruang-ruang udara dalamnya menyebabkannya boleh ataupun mudah terapung. Okey. Ni bagi tahu tadi ada ruang-ruang udara keapungannya ni. Okey, banyak ni pokok apa ni? Ni pokok keladi bunting, pokok teratai, ini pokok telipuk. Tak pastilah awak panggil pokok apa, tapi saya panggil macam itulah. Okey. Bagi setengah tumbuhan, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga. Ni keladi bunting ni. Okey, tumbuhan itu yang bengkak yang jadi besar, buncit, okey, batang berongga. Okey, menambah daya apungan seperti keladi bunting dan teratai. Okey. Ni biasa tengok, memang rasanya pengetahuan umum ni, pengetahuan am ni. Okey. Tapi tak tahulah zaman sekarang ni budak-budak remaja ke apa ke, kok lah tak pergi dah kawasan-kawasan bendang, kawasan-kawasan permainan zaman-zaman dulu punya, kok duk main PUBG dan sebagainya, kok lah tak kenal. Okey, pokok keladi bunting, pokok teratai ni kok lah tak kenal. Okey. Okey, menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey, ada beberapa cara bagi menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey. Jadi cara yang paling utama adalah ni dia kata ni, melihat kepada
gelang pertumbuhan. Nampak tak? Kalau tengok dekat gambar ni pun nampak ni ha. Dia macam pusaran-pusaran yang ada pada kayu ni. Ni. Sebenarnya untuk membentuk pusaran-pusaran ni, okey, dan pusaran ni ada yang banyak, ada yang sikit bergantung kepada saiz. Ini adalah membantu dalam penentuan usia dia. Okey, untuk nak membentuk sesuatu gelang itu ada kajian lah. Okey, berapa tahun. Jadi kita akan menentukan bila tengok gelang tu ada macam mana. Okey, tengoklah. Cuba tengok kat sini. Ni ada berapa gelang ni dia letak ni, 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak ni kalau nak dikira memang banyak. Okey, mewakili 1 tahun. Ni yang penting. Okey. Satu gelang mewakili 1 tahun. Okey. Jadi kalau kita tengok gelang ini kat sini ada berapa, kalau rajinlah bilang sendiri. Yang ini saja pun yang mampu dibilang ni pun dah ada 7 tahun. Ni 7 tahun. Tengok lain lagi ni berapa gelang. Okey. Memang kalau tengok dapat pokok macam ni, ini pokok yang sudah agak tua lah. Okey. Agak tua. Sebab banyak sangat. Okey. Jadi satu gelang mewakili 1 tahun. Cara kedua. Okey. Cara kedua untuk menentukan usia dia adalah ni teknik dia. Okey. Kalau tadi kita tengok tadi kan. Jadi bila nak tengok usia pokok, ni seolah-olah ni kita kena kerat lah. Bila kerat macam ni, habis tamat riwayat dia. Jadi kalau sekadar nak tengok usia macam contoh pokok balak, okey, pokok balak ditebang, tengok usia. Jadi kadang-kadang orang ambil kira juga tu, balak yang dah tua, balak yang muda dan sebagainya tu mungkin dia ambil kira. Tapi kita macam mana nak ukur usia tanpa perlu membunuh ataupun menebang pokok tersebut. Ni kita ada cara yang kedua. Okey, dia hanya mengambil sampel saja ataupun menggerudi bahagian yang nak dikaji sahaja. Ni tengok ni lah. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilik pokok. Separuh ukur lilik pokok. Maksudnya tak payah tembus sampai ke hujung lah. Maksudnya separuh. Semi. Okay? Kalau kita ambil batang pokok bulat macam tu, kita ambil separuh. Maksudnya kita gerudi ni separuh sini cukup. Jadi kita boleh dah boleh hitung dah ni. Ni tengok ni . So daripada gerudi yang ada ni, okey, dia tengok ni dia akan letak gelang-gelang ni, okey. Jadi separuh saja, kalau kita ambil satu lubang saja, insya-Allah lah dia tidak akan membunuh ataupun mematikan sesuatu pokok itu. Okey, gali macam gerudi satu lubang sahaja dekat situ. Okey, ni. Daripada hasil gerudi tadi tu, maka kita akan tengok gelang-gelang. Okey, kita boleh siasat berapa gelang yang ada, maka dari situlah kita akan tengok umur pokok tersebut. Okey, seterusnya menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey. Jadi kita tahu pokok itu stabil bila mana dia tak tumbang. Pokok itu sangat stabil bila dia susah tumbang. Apabila ada tiupan angin atau ada apa-apa sahaja, maka jika ia susah nak tumbang, maka kita kata stabil. Jadi pokok ni antara yang menyebabkan dia stabil ni, batang yang besar, keras berkayu. Tengok dia punya sistem akar banik, okey. Yang ni adalah sistem sokongan yang elok lah. Jadi pokok ni kalau ikutkan, kalau nak diterbalikkan agak susah. Okey, dan juga dia juga dibantu, okey, dalam kita dah belajar tempoh hari dalam hak haiwan tempoh hari berkenaan pusat graviti. Jadi kalau makin rendah pusat graviti ataupun makin rendah pokok itu, maka makin sukar untuk dia untuk tumbang. Okey dah. Kalau pokok yang jenis sebatang-sebatang, tinggi-tinggi macam tu, yang tu mudah tumbang. Kadang-kadang macam pokok pokok kelapa, dahlah daunnya lebat. Okey, kadang-kadang ribut pun duduk pula dekat kawasan struktur yang agak lemah. Okey, jadi mudah terbalik. Tapi mudah-mudah terbalik pokok kelapa pun susah juga sebab akar dia tu kalau kita tengok berselirat-selirat. Tapi kalau nak banding dengan jenis yang pokok rendah macam ni, okey, pokok kelapa yang tinggi ataupun pokok pinang yang tinggi, hak mana lagi stabil? Ya, pokok yang lebih rendah. Kenapa? Pusat gravitinya lebih rendah. Itu pokok yang rendah. Okey, the end. Okay, nah? Kita pun dah sampai ke penghujung. Jadi untuk latihan hari ini sebagai kerja rumah, bagi mereka yang tidak faham dan sebagainya, boleh
tanya dalam grup WhatsApp nanti. Okey, dan satu lagi sebelum penamat di end ni, okey, satu lagi mana nak tulis tempat nak tulis ni ya. Satu lagi cuba tengok, insya-Allah dalam kelas yang berikutnya kita akan bincang, iaitu praktis formatif okey 6.3. Yang tadi adalah untuk tajuk pertumbuhan manusia, praktis formatif 6.2 tadi tu. Yang ini praktis formatif 6.3 adalah untuk berkenaan sistem sokongan pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Okay, nah? Jadi ada dua lah. Jadi harapnya pada kelas kita yang akan datang, kita boleh bincang soalan-soalan ni. Jadi tengok sampai ke sudah. Dah habis dah saya nak rakam ni, sampai habis dah slide saya cerita ni, tak ada seorang pun masuk. Tapi harap-harapnya lepas ni, okey, pelajar-pelajar menonton kembalilah. Nak buat macam mana, saya pun tak boleh nak buat macam mana, nak pergi cari kat rumah pun tak boleh musim-musim PKP. Tapi harap-harapnya pelajar-pelajar